Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Moga baik semua insya-Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Insya-Allah pada hari ini kita akan sambung lagi sesi kuliah kita. Yang mana kita akan sambung tentang kaedah untuk nak memahami hadis. Seperti mana yang telah kita bincangkan pada minggu yang lepas, antara salah satu daripada kaedah untuk kita memahami hadis Nabi SAW adalah kita mengetahui aspek tentang hadis maudhu'i. Baik, baik sekali insya-Allah. Jadi kita akan mulakan kuliah kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min baini khalqihi wa khaliluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik. Hari ini kita akan sambung lagi dengan apa yang telah kita sebutkan pada siri yang lepas yang berkaitan dengan hadis tematik ataupun hadis maudhu'i. Untuk nak kita refresh sikit apa yang telah kita bincangkan pada sesi yang lepas, hadis tematik ni adalah satu konsep dia, kita nak faham hadis tentang satu-satu topik tertentu. Dan kemudian kalau kita nak faham satu hadis ni, kita tak boleh hanya melihat satu hadis sahaja. Tetapi kita kena melihat secara menyeluruh. Kita kena tengok hadis-hadis yang berkaitan, yang sama dengan bab tersebut supaya kita boleh faham tentang satu topik yang kita nak bincangkan. Sebab tu ramai daripada masyarakat pada hari ini yang tersilap di dalam istinbat ataupun memahami hadis Nabawi sallallahu alaihi wasallam bila kita tidak mengumpulkan ataupun menghimpunkan kesemua hadis-hadis yang berkaitan, kemudian kita melakukan analisis terhadap hadis-hadis tersebut untuk nak memahami intipati daripada hadis-hadis tersebut. Dan tujuan untuk kita melakukan kajian hadis maudhu'i ini iaitu dia boleh kita katakan sangat berkaitan dengan objektif kita. Objektif yang insya-Allah rumusannya pertama sekali adalah objektif kita daripada mengkaji hadis secara maudhu' ini, iaitu kita nak berkhidmat kepada sunnah nabawiyah daripada pelbagai aspek. Yang kedua, kita nak menghimpunkan hadis-hadis yang satu tema, yang bertebaran di pelbagai sumber rujukan hadis. Kita ambil hadis yang topik yang sama daripada Mu'jam Tabrani misalnya. Kita ambil hadis yang berkaitan topik yang sama daripada Sunan Ad-Daraqutni. Kita ambil hadis yang topik yang sama daripada Kutubus Sittah, daripada Muwatta' Malik, daripada Musnad Ahmad dan daripada pelbagai pelusuk, yang mana hadis ini kita himpunkan, kita letak pada satu tempat dan kemudian kita akan teleskop, mikroskop dia
supaya kita boleh betul-betul memahami topik hadis tersebut. Yang ketiga iaitu kita nak menyingkap tentang Hadyun Nabawi. Hadyun Nabawi ini petunjuk Nabawi sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai isu dan ilmu semasa. Katakan kalau kata sekarang ni kita nak memahami tentang aspek penjarakan saf dalam solat. Adakah ada hadis-hadis yang berkaitan? Adakah ada hadis-hadis yang boleh dikaitkan dengan isu tersebut? Dan hadis tersebut kita kena kumpulkan, kemudian kita akan perincikan daripada satu persatu sudut. Yang keempat adalah objektif daripada kita mempelajari hadis maudhu' ini, iaitu kita dapat menzahirkan tentang kesempurnaan nas ataupun sumber wahyu hadis dan sifat wahyu ini yang saling melengkapi. Kita tak boleh bila kita nak faham satu-satu hadis itu, kita ambil satu ataupun dua hadis kita tepek kepada pandangan ataupun kecenderungan kita. Yang itu boleh jadi kita akan menyebabkan kita tersilap. Kita kena rujuk kepada pelbagai hadis-hadis yang lain. Sama ada yang memberikan isyarat terhadap maknanya ataupun yang memang ada makna yang zahir daripada itu. Dan kemudian kita akan tak boleh kalau kata misal kata dalam isu penjarakan saf. Memang kalau hadis-hadis yang dilihat Nabi SAW betul, Nabi SAW suruh kita rapatkan saf dan itu yang sepatutnya dan itu yang perlu kita lakukan. Tetapi kalau kita tidak mengambil kira hadis-hadis lain yang berkaitan dengan aspek-aspek sebagai contohnya wujud keperluan, kan, sama ada kita nak setuju keperluan itu ada ataupun tidak. Jadi daripada situ barulah kita tahu bahawa okey, ada kaedah-kaedahnya. Ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan pada certain masa dan waktu. Tak adalah kita akan pukalkan hukum kepada sesuatu perkara itu pada satu tempat sahaja. Tapi baru kita tahu okey, dalam suasana peperangan, dalam suasana ada wabak penyakit, dalam suasana begitu dan begitu. Di mana kelonggarannya, di mana tasamuh syar'iyah di dalam perkara tersebut. So ini penting sangat untuk nak kita kumpulkan hadis-hadis ini. Dia boleh menunjukkan bahawa nas dan hadis ini semua saling melengkapi antara satu sama lain. Kemudian antara objektif daripada kita mempelajari hadis maudhu' ini iaitu kita menghidangkan sunnah nabawiyah kepada masyarakat dengan uslub yang menepati kehendak zaman. Zaman dulu tak apa, sebab zaman dulu orang dia hebat-hebat belaka. Tapi pada zaman ni kita kena cuba untuk nak mempermudahkan. Kita cuba untuk nak katalah bagi orang faham dengan cara yang terbaik. So topik hadis maudhu' ini, cara kita kaji hadis secara maudhu' ini, hakikatnya dia sangat-sangat membantu untuk memberikan kefahaman yang baik kepada masyarakat semasa. Sebab tu uslub hadis maudhu' ini dia tak ada pada zaman dulu secara bentuk yang ada sekarang ni lah. Isyarat tu ada, dia punya bau-bau tu ada, tetapi uslub yang sekarang ni dia sesuai dengan konteks zaman sekarang. Ni daripada sudut metodologi untuk nak memahami hadis dan mendekatkan hadis nabawi kepada masyarakat. Kemudian iaitu hadis maudhu' ini juga dia membantu kita untuk nak menjawab keraguan-keraguan yang ditimbulkan terhadap hadis. And selain daripada boleh kita melatih para pelajar ataupun pengkaji hadis tentang kaedah-kaedah berinteraksi dengan hadis secara teks dan juga secara konteks. Bagilah apa-apa nama sekalipun. Hadis Al-Quran adalah bahan mentah. Tetapi dalam nak memahami hadis, nak memahami Al-Quran, maka kita perlukan kepada ilmu alat yang membantu kita untuk nak memahami sumber-sumber wahyu ini dengan baik. Tak boleh kita terus kata, okey, kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada hadis. Betul, itu seruan yang baik. Kita semua cakap benda yang sama. Tetapi nak untuk memudahkan kepada penuntut ilmu, kepada para ilmuwan, kepada masyarakat untuk nak faham macam mana nak berinteraksi dengan nas-nas daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita tak ada ajar tentang kaedah-kaedah tersebut, maka manusia dia akan ambil ayat, dia tinggal ayat yang lain.
Dia kalau kata, misal kata dalam satu ayat ni, fawailul lil musallin. Oh, celakalah orang yang salat. Terus dia berhenti setakat tu. Seolah-olah begitu. Dia tidak melihat secara menyeluruh. Jadi dia kata tak payah bersolat kalau kita tak khusyuk dan sebagainya. Dia tak tengok pula hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan meninggalkan salat. Dia tak tengok pula hadis-hadis yang berkaitan dengan mereka yang pentingnya untuk nak kita melakukan salat seperti mana yang Nabi SAW ajar kepada kita. Kita ni kalau nak terus kembali kepada Quran dan Sunnah, kalaulah kita ni memang ulama-ulama mujtahid yang hebat, okeylah kata begitu, sebab dia dah ada satu kefahaman yang tinggi hasil daripada ilmu-ilmu yang dipelajari. Tetapi masyarakat awam, penuntut ilmu yang masih lagi beginning, nak terus buka Quran, buka ayat tiba-tiba waqatilul ladhi, ayat Allah surah kata waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Bunuh orang-orang kafir di mana sahaja kamu mendapati mereka. Kalau kita nak terus kembali atas slogan Quran dan hadis ini, kita kembali terus kepada ayat ni, itu akan menyebabkan kita salah faham ayat ni dan kita pergi jumpa orang-orang kafir, tiba-tiba kita bunuh saja di mana saja kita jumpa. Adakah itu yang kita mahukan? Of course tidak. Sebab nak faham Quran dan hadis ada kaedah-kaedah dia. Ada cara-cara dia. So, sebahagian cara dimasukkan dalam perbahasan usulul fiqh. Sebahagian perbahasan mungkin dimasukkan dalam ulumul hadis. Macam contoh kita kata apa yang kita tengah sembang ni pasal hadis maudhu'i, tentang kritikan hadis, naqdul hadis. Itu semua kaedah bagaimana untuk nak kita memahami hadis. Tak boleh kita nak kata, tak payah, kita tolak tepi dulu usul fiqh, kita tolak tepi dulu benda-benda ni. Kita terus kembali kepada Quran dan hadis. Itu slogan yang benar kalau itu yang bercakap itu adalah ulama mujtahid yang masya-Allah tabarakallah. Kalau kita ni nak buat macam itulah, dia akan datangkan masalah. Tanpa usulul fiqh umpamanya, macam mana kita nak faham, nak tahu hadis ini dah mansuh ke mana hadis yang menasahkan? Tanpa usulul fiqh, macam mana kita nak tahu hadis ini dispesifikkan kepada hadis yang umum ni ke apa dia? Bila dalam ayat-ayat, dalam certain ayat Quran, Allah hanya sebut tentang bebaskan hamba. Tetapi hamba yang mukmin ke, hamba yang kafir ke, tanpa ilmu usul fiqh, kita tak tahu. Hamba yang beriman, rupanya hamba beriman. Dalam which context? Apa ayat dia? Rupanya ada lagi nas pada tempat yang lain. Itu pentingnya ilmu-ilmu alat begitu. Semua ini saling melengkapi. Bahasa Arab pun salah satu daripada ilmu alat. Kalau kita tak raikan bahasa Arab, kita tafsirkan suka hati, kita takwilkan perkataan itu dan ini yang tidak menepati bahasa Arab, yang tidak menepati apa yang difahami oleh para nabi dan para sahabat. Itu yang dilakukan oleh al-muawwilun, orang-orang yang mentakwil. Misalnya hadis-hadis akhir zaman, sesuka hati boleh takwil maksud perkataan ini begitu, kalimah ini simbolik kepada ini. Kalau ianya disokong oleh bahasa Arab, boleh lagi diperbincangkan. Tetapi sebahagian daripada takwilan-takwilan ini, Masya Allah, tak ada asas daripada bahasa Arab, tetapi terus dibawa dengan kefahaman yang kita faham sekarang. So itu salah lah, sebab kita tidak memahami Al-Quran dan hadis itu dengan cara dan metodologi yang betul. Nak faham hadis kena ada usul fiqh, sebagaimana nak faham, nak belajar Al-Quran perlu mendalami usul tafsir. Kalau kita tak ada usul tafsir, sama juga. Itu yang akan jadi orang suka hati, orang liberal pun pergi takwil Al-Quran. Orang-orang musuh-musuh Islam pun petik di luar konteks Islam. Orang Islam sendiri pun boleh salah faham dengan maksud Al-Quran. Kita tengok ajaran-ajaran sesat yang mendakwa mereka itu Nabi. Sekian.
Semuanya berdalilkan kepada Al-Quran. Tetapi kerana kelompongan mereka yang tak ada ilmu-ilmu alat begini nak faham, yang tak ada usul tafsir nak faham Al-Quran, yang tak faham tentang ulumul hadis, usulul fiqh, bahasa Arab untuk nak memahami hadis-hadis Nabi SAW, itu bahayanya. Dia akan membawa kita kepada satu fahaman yang bertentangan dengan kefahaman para salafus salih. Baik. Kemudian dalam kaedah kita nak memahami hadis Nabi SAW, di sana ada satu cabang ilmu hadis yang dipanggil sebagai syarhul hadis, iaitu bidang huraian hadis ataupun syarah hadis. Kalau pada perbahasan sebelum ini kita dah terangkan tentang perbahasan ataupun definisi hadis, kita dah explain. Jadi memadai untuk bab ini, iaitu berkaitan dengan syarah hadis ini, kita kupas maksud syarah sahaja. Bila kita kata syarah hadis, hadis kita dah faham, syarah dalam bahasa Arab tu apa. Syarah ataupun kalimah atau kalimah asal kepada syarah dalam bahasa Arab, dia adalah merupakan masdar, iaitu kata nama perbuatan yang tidak terikat dengan sesuatu masa. Dia adalah masdar kepada fi'il. Fi'il ni adalah perbuatan bagi kalimah syaraha. Syarh bermaksud, asalnya maksud dia potong daging. Cebisan ataupun potongan suatu daging dinamakan sebagai syarhah ataupun syarihah. Kalau bahasa Arab, SIM card tu, prepaid SIM card tu dipanggil juga sebagai syarihah. Kepingan tu kan. Itu asal maksud dia. Dan syarh boleh membawa maksud kefahaman. Boleh juga membawa maksud meluaskan ataupun melapangkan. Sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jal. Okey, sebentar. Sekejap, ada satu call penting. Assalamualaikum, Mbak Aziz. Abang Aziz, saya tengah kuliah. Saya call Abang Aziz dalam 40 minit lagi. Okey, Abang Aziz. Assalam. No problem. Assalam. Okey. Maksud dia melapangkan. Salah satu maksud daripada syarah. Macam yang Allah Azza wa Jalla firmankan di dalam surah Az-Zumar, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Kan? Adakah orang yang telah dilapangkan Allah dadanya untuk nak menerima Islam? So syarh kat situ maksud melapangkan. Syarh juga boleh kata maksud dia menjelaskan ataupun menyingkap. Kalau dikata dalam bahasa Arab, syarhul mushkil minal kalam. Maksudnya menjelaskan ataupun menzahirkan apa yang tersembunyi daripada makna suatu ungkapan. Syarhul ghamid, maksudnya kita menyingkap ataupun mentafsir apa yang sesuatu ayat yang rumit. Syarh juga maksud dia menjaga. Dalam percakapan penduduk Yaman, syarih bermaksud penjaga tanaman, yang jaga kebun-kebun daripada burung-burung, serangan haiwan-haiwan lain lah. Jadi berdasarkan kepada maksud syarh yang disebutkan, makna yang paling hampir untuk kita kaitkan dari antarabahasa dan juga istilah, iaitu syarah yang bermaksud penjelasan ataupun singkapan. Tafsir ke ataupun zahirkan apa yang tersembunyi. Jadi syarh yang dimaksudkan bagi hadis ialah menjelaskan tentang lafaz dan makna daripada hadis nabawi. Macam mana kalau kita kata kalimah tafsir? Kalimah tafsir ni sinonim dengan penjelasan pun ataupun huraian kepada Al-Quran. Tetapi syarah dia lebih sinonim dengan hadis nabawi. Kita jelaskan maksud-maksud hadis nabawi. Walaupun sebahagian para ulama ada menggunakan kalimah tafsir dan takwil terhadap hadis. Ada juga, tak semestinya masuk syarah. Sebahagian pada ulama guna perkataan tafsir dan takwil kepada hadis. Tetapi secara tradisinya, penjelasan berkaitan dengan hadis lebih dikhususkan dengan kalimah syarah kerana dua faktor yang berikut. Yang pertama, kerana kebanyakan para ulama membezakan penamaan antara syarah dan tafsir
Dari sudut penggunaan dia, ulama bezakan. Quran lebih sinonim dengan tafsir. Hadis lebih sinonim dengan syarah. Kalau kita tengok kitab yang ditulis umpamanya, dalam tafsir At-Tabari, At-Tabari cuba menjelaskan maksud daripada ayat-ayat Al-Quran. Tafsir Quranil Azim yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Kathir pun sama. Tetapi dalam hadis para ulama, dia tidak guna perkataan tafsirul hadis, tetapi syarahul hadis. Contohnya kitab Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari. Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Hajar, syarah kepada Sahih Al-Bukhari, itu judulnya. Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, yang ditulis oleh Al-Imam Muslim, judul kitab yang mensyarahkan hadis Sahih Muslim. Banyak lagi contoh-contoh kita boleh dapat. Yang kedua, proses penjelasan hadis yang berkaitan dengan sanad dan teks hadis lebih tepat kita golongkan sebagai kategori syarahan, sebab tafsir tidak melibatkan penjelasan sanad. Biasanya hanya sekadar teks sahaja. So syarah kepada hadis ni lebih luas daripada sekadar tafsir sahaja. Tafsir dia hanya khusus kepada teks, syarah boleh maksud teks dan juga kepada maksud sanad. Sanad-sanad, syarah kepada sanad-sanad dia sekali. Masuk semua sekali. Jadi, syarah hadis, bidang syarah hadis ni dianggap sebagai salah satu daripada cabang yang mewarnai ilmu hadis yang sangat penting kerana syariat dan kehidupan sangat memerlukan kepada kefahaman hadis sebagai sumber wahyu yang seiring dengan Al-Quran. Sumber rujukan hadis tak mampu diabaikan bagi setiap yang bergelar para penuntut ilmu agama. Kitab-kitab hadis tak boleh kita nak buang. Apatah lagi penuntut ilmu hadis. Kerana ia mampu untuk nak mendekatkan kefahaman masyarakat terhadap as-sunnah an-nabawiyah yang sebahagiannya mengandungi hukum hakam yang perlu dipelajari disiplinnya. Sebahagian lain pula saling menjelaskan antara satu sama lain kerana nas itu sifatnya saling melengkapi, dan sebahagian lain pula memerlukan kemahiran untuk nak memahaminya dari pelbagai bidang dalam memahami kalimah-kalimah hadis dan juga struktur teks hadis tersebut. Para ulama sejak dahulu lagi telah memberikan perhatian terhadap bidang syarah hadis ini yang sesuai dengan tahap kemampuan dan kehendak zaman mereka. Dan mereka, para ulama ni, dia akan usaha untuk nak mencatat sebarang huraian yang mampu menjelaskan hadis yang mereka pelajari. Al-Imam Abdul Rahman bin Mahdi umpamanya pernah berkata, sekiranya aku mampu nak mengulangi masa aku, waktuku yang telah berlalu dulu, nescaya aku akan menulis di setiap hadis itu, di samping hadis itu aku akan tulis tafsirannya, huraiannya. Sebahagian para ulama dulu pun dimendahulukan aspek syarah hadis daripada as-sama', daripada sekadar untuk nak mendengar hadis secara periwayatan. Contohnya Al-Imam Abu Usamah, dia kata tafsir hadis itu lebih baik daripada mendengar hadis itu sendiri. Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi yang menulis kitab Al-Mustadrak, menerusi kitab dia Al-Ma'rifatu Ulumul Hadis, yang kita boleh katakan antara yang terawal memisahkan aspek fiqhul hadis sebagai cabang tersendiri dalam ilmu hadis. Sebab ia boleh kita katakan adalah hasil daripada ilmu hadis yang pelbagai cabang dan jenis. Kemudian diikuti oleh Ibn Jama'ah dalam kitab Al-Minhalul Rawi, yang memberikan isyarat bahawa bidang fiqhul hadis ini merupakan tugas para fuqaha. Adakala pembahagian macam ni boleh mengundang salah faham di kalangan sebahagian penuntut ilmu ataupun masyarakat terhadap kefaqihan ilmuan hadis, sehingga menyangka kemahiran ilmuan hadis ini hanyalah tertumpu kepada bidang periwayatan hadis semata-mata. Sedangkan kalau kita teliti, terdapat ramai para ilmuwan hadis yang dahulu kala seorang yang powerful dalam bidang fiqh dan memiliki mazhab fiqh mereka yang tersendiri.
Al-Imam Syafi'i rahimahullah antaranya. Dia pernah puji Al-Laits bin Sa'ad, seorang ulama hadis yang dipujinya lebih faqih daripada Imam Malik. Sedangkan Imam Malik merupakan guru kepada Imam Syafi'i sendiri. Tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf pada sahabat-sahabat sekalian, kita internet tadi agak internet tadi terputus. Tak pastilah kenapa, tapi 2-3 hari ni line pada malam hari ni agak teruk unify kat sini. Sekarang pun tengah agak hujan dekat kawasan rumah. Jadi malam tu dia jadi slow sikit. Tadi memang terputus lah. Minta maaf semua atas gangguan teknikal internet yang terputus tadi. Saya pun dah mula rasa macam panik sikit tadi tu kan. Kenapa boleh terputus tiba-tiba ni? Tapi tak apa, insyaAllah kita sambung lagi apa yang kita terhenti sebentar tadi. Okey. Syarah hadis juga tujuan dia adalah untuk nak memelihara keaslian teks hadis. Sebab kadang-kadang sebahagian daripada kitab hadis ni dia ada macam-macam naskah yang berbeza lah. Dan kalau kita tengok, kita rujuk kepada manuskrip bagi kitab-kitab hadis ni, sometimes kita akan tengok ada different sikit perbezaan antara teks ataupun isi kandungan manuskrip naskah ni dengan naskah yang lain. Jadi bila kita buka kitab syarah hadis dan kita tengok kupasan huraian para ilmuwan hadis yang pakar dan berpengalaman dalam bidang manuskrip ni, boleh kita akan tahu bahawa kualiti suatu naskah tu sangat memberi kesan kepada ketulinan hadis itu sendiri. Sebab sebahagian daripada huraian meluas yang terperinci, huraian kitab syarah hadis yang buat perbandingan antara naskah-naskah untuk nak analyse dia punya perbezaan setiap satu, untuk nak mentashihkan ataupun memperbetulkan kesilapan yang berlaku di dalam teks. Dan bila kita mendalami bidang syarah hadis juga, dia boleh membina malakah ataupun daya penguasaan hadis melalui pembahagian bab-bab hadis yang kita tengok, syarah-syarahnya ikut topik yang akan meliputi pelbagai aspek, ibadatnya, muamalatnya, hukum hakam dan sebagainya. Dan kebiasaan kitab-kitab utama hadis ni, dia akan bahagikan hadis-hadis mereka itu mengikut subtopik bagi setiap bab. So dia ada macam-macam sub tajuk yang akan membantu kita untuk nak memahami hadis-hadis itu secara overall. And benda macam ni dia boleh meningkatkanlah kita punya daya kepekaan, kita punya kritisan kita untuk nak faham tentang ringkasan ataupun rumusan setiap hadis dalam satu bab. Dan pembaca yang selalu dia buat rujukan terhadap kitab syarah hadis, dia akan biasa, dia akan rasa macam quite comfortable dengan kita kata pembahagian topik-topik hadis ni. So ni boleh memberikan gambaran tema ataupun topiknya kepada para pembaca. Kita buka hadis umpamanya, dalam hadis tu ada banyak syarah hadis, pensyarah kepada hadis tu dia akan letak topik, and kemudian dia akan huraikan. Dan bila kita selalu baca kitab-kitab syarah hadis ni, dia akan membantu kita untuk nak meningkatkan kefahaman kita terhadap satu-satu hadis itu dengan lebih meluas. Dan kemudian bidang syarah hadis ni, kalau kita telaah dia dan kita teliti dia akan merapatkan jurang pemikiran antara penghurai hadis dan juga para pembaca ataupun para pendengar. Sebab setiap zaman ni dia ada uslub dan cara yang tersendiri untuk nak mencapai satu-satu objektif yang boleh memberikan kefahaman kepada para pembaca. Jadi kita akan dapati manhaj ataupun metodologi syarahan boleh berbeza mengikut zaman. Syarahan hadis misalnya pada zaman dulu dia banyak menumpukan kepada aspek ketulinan fakta dan periwayatan.
Maksudnya dalam syarah tu akan banyak concern pasal hadis ni dhaif ke, hadis ni sahih ke, illah-illahnya, sanad-sanad punya masalah penyakit dan sebagainya. Dan dia akan menjadikan isu huraian mereka ni akan padat dan kompleks untuk nak difahami oleh para pembaca zaman sekarang yang rata-ratanya kekurangan ilmu alat. And syarahan semasa pula, kalau kita tengok ulama-ulama semasa yang mensyarahkan hadis-hadis ni pula, biasanya syarahan mereka lebih ringkas. Dan fokus dia pula lebih kepada untuk nak menyelesaikan permasalahan semasa ataupun kupasan ilmu, macam syarah yang berkonsepkan al-mawdu'i yang kita bincangkan. Dan setiap zaman ini akan menghuraikan hadis yang sama tetapi dengan uslub ataupun cara yang berbeza, pendekatan yang berbeza supaya dapat mencapai objektif utama, iaitu mendekatkan kefahaman masyarakat terhadap hadis Nabi SAW. Kepelbagaian ni baguslah, penting actually, khususnya pada zaman yang menyaksikan masyarakat, bahkan penuntut ilmu itu sendiri semakin hilang kekuatan dan semakin jauh daripada sumber wahyu. And kemudian antara kepentingan kita daripada aspek tematik, maudu'i dan sebagainya. Dan karya-karya ulama ini sebenarnya sangat penting untuk kita kenal. Sebab dia akan membantu pengkaji hadis ataupun sesiapa yang memerlukan untuk nak membuat rujukan yang tepat. Contoh mudah, semua orang tahu kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang telah dihuraikan dalam berpuluh-puluh penulisan termasuk para-para penghurai semasa. Dan kalau kita tengok kitab Bulughul Maram ni, syarah-syarah bagi setiap kitab Bulughul Maram ni dia ada keunikan tersendiri. Ni di belakang ni kan. Ni banyak ni, atas bawah ni banyak kitab-kitab syarah kepada Bulughul Maram. Contoh, kitab Minhatul Allam karangan Abdullah bin Salih Al-Fauzan sebanyak 11 jilid umpamanya, dia ada kelebihan daripada sudut perbahasan riwayat hadis yang terperinci. Ni kitab ni. 11 jilid ni, dia ada kelebihan dia. Dia daripada sudut aspek riwayat, syarahan dia is very good. So kita setiap satu ni dia ada dia punya kelebihan tersendiri. So kalau kita nak perbahasan riwayat, Minhatul Allam antara kitab yang sangat baik. Tashilul Ilmam karangan Syekh Saleh bin Fauzan sebanyak 7 jilid. Ini dia. That's one. And the top. Yang tu 7 jilid tu dia konsep syarahan dia lebih sederhana. Kalau kita tengok laras bahasa dia, huraian dia agak sederhana tetapi dia padat dan mudah untuk nak kita faham. Tak begitu rumit tetapi dia punya syarahan itu very good, very detailed. Kemudian kalau kita tengok syarah yang lebih ringkas, iaitu syarah misalnya Syekh Nadhar Al-Firyabi yang 2 jilid, itu juga dia ada di atas sana. Konsep dia syarahan ni lebih ringkas, diumpama komentar ataupun rumusan faedah daripada hadis. Jadi kalau kita nak membuat rujukan terperinci mengenai riwayat hadis ataupun perselisihan para ulama dalam perbahasan fiqh, kita tak akan temui perbahasan tersebut di dalam huraian Syekh Saleh Fauzan ataupun dalam syarah Nadhar Al-Firyabi. So penting untuk nak kita kenal karakter ataupun tabiat bagi setiap daripada huraian hadis supaya bila kita nak merujuk kepada kefahaman hadis yang betul, kita boleh merujuk kepada sumber yang betul. Baik. Kalau kita nak kata syarah hadis daripada sudut sejarah, kita nak tengok perkembangan syarah hadis ni, sebenarnya syarah hadis ni bukan benda yang baru. Walaupun kita tengok ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab syarah hadis ni kemudian lah. Ibnu Hajar umpamanya, that's one di atas sana ni. Ibnu Hajar umpamanya datang pada kurun ke-9. Kan? Jadi bukanlah bererti sebelum daripada zaman Ibnu Hajar ni tak ada syarahan hadis, bidang syarahan hadis. Umumnya bidang syarah hadis ni dia memang berkembanglah ikut perkembangan riwayat. Sejak zaman Nabi SAW, Nabi akan jelaskan kepada para sahabat makna hadis yang rumit. Seringkas mungkin Nabi akan try to explain. Sebab Nabi SAW dikurniakan dengan ciri jawami'ul kalim.
Yang maksud dia ucapan yang padat lagi ringkas, tetapi ada maksud yang meluas. Selain daripada tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang penjelas kepada isi kandungan Al-Quran, yang Allah Azza wa Jalla telah sebutkan dalam Al-Quran, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami telah turunkan kepada wahai Muhammad Al-Quran yang memberikan penjelasan, peringatan supaya engkau menerangkan kepada umat manusia akan apa yang telah diturunkan kepada mereka. Tapi kadang-kadang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi kemusykilan kepada sebahagian para sahabat. Lalu mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis Abi Musa Al-Asy'ari. Nabi SAW masa bersabda, kehancuran umatku ini dengan ta'an, pertumpahan darah, dan ta'un. Lalu ditanya, ya Rasulullah, ta'an ini kami tahu, peperangan lah. Tapi apa itu ta'un? Masa itu sahabat tak tahu. Nabi pun jawab, tikaman musuh kalian daripada kalangan jin, pada setiap kedua-duanya itu ada pahala syahid. Iaitu hadis riwayat Ahmad. Jadi sahabat akan tanya kepada Nabi apa yang muskil dan Nabi akan syarah ataupun huraikan, jelaskan kepada para sahabat. So macam itulah lebih kurang bermulanya perhatian terhadap maksud daripada lafaz-lafaz hadis, dan kebanyakannya pada zaman itu dilakukan secara oral ataupun lisan. Sebab perekodan hadis secara bertulis belum lagi popular ketika itu, kerana tak ada keperluan pun pada zaman tu, sebab ramai daripada para sahabat masyarakat Arab yang terkenal dengan daya hafalan yang kuat, dan masih lagi ramai ketika itu yang tak pandai menulis. Jadi kebergantungan kepada untuk nak merekodkan maklumat-maklumat banyak daripada daya memori ataupun hafalan. Dan benda ini berterusan sampailah kepada kurun pertama Hijrah. Pada kurun kedua, setelah munculnya penulisan hadis yang lebih berformat, kan, yang tersusun seperti tulisan Ibn Juraij, Ibn Abi Dhi'ib, Al-Auza'i, Syu'bah, Sufyan Al-Thawri, Al-Imam Malik dan lain-lain, yang kemudian diteruskan pada kurun ketiga Hijrah dengan kemunculan beberapa jenis penulisan hadis seperti Al-Masanid, As-Sihah, As-Sunan dan lain-lain. Begitu juga setelah penyebaran Islam di bumi bukan Arab sampai memberikan implikasi negatif terhadap penguasaan bahasa Arab di kalangan orang Arab sendiri, maka muncullah penulisan yang lebih spesifik untuk menjelaskan maksud daripada kalimah ataupun lafaz hadis yang boleh kita kategorikan sebagai gharibul hadis. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam ungkapan syairnya ada menyebut, awalu man sannafa fihi ma'maru wan nadru qawlani wa qawmun atharu wa ibnul athir al-ana a'la wa laqad lakhastuhu ma'a zawaidihi tu'ad. Iaitu maksud dia tokoh yang terawal menulis berkaitan bab ini iaitu Ma'mar bin Al-Muthanna dan An-Nadr bin Shumail, iaitu pada kurun kedua Hijrah ataupun awal kurun ketiga Hijrah. Tapi penulisan kedua-dua tokoh ini berkaitan dengan gharibul hadis sangat ringkas, sesuailah dengan sifat mereka sebagai perintis yang terawal. Kemudian Abdul Malik bin Quraib Al-Asma'i dan para ilmuwan lain yang sezaman dengan mereka meneruskan usaha ini dengan menambah baik apa yang telah ditulis oleh mereka, sehingga datangnya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang juga tokoh awal kurun ketiga Hijrah, menghabiskan sekitar 40 tahun usia hidupnya untuk menyiapkan penulisannya, dan ia telah menjadi rujukan terbaik berkaitan dengan gharibul hadis pada era dia. Kemudian pada akhir kurun ke-6 Hijrah, siapa yang nak tahu gharibul hadis ni, siapa yang biasa ikut kelas Alfiyah Suyuti ni sebelum ni ditahulah, iaitu explanation about perkataan-perkataan yang rumit dan kompleks di dalam hadis Nabawi. And pada akhir kurun ke-6 Hijrah ataupun awal kurun ke-7 Hijrah, maka terhasillah umpamanya kitab seperti An-Nihayah fi Gharibul Hadith wal Athar yang ditulis oleh Ibn Al-Athir, yang mana beliau telah menghimpunkan pandangan para penulis sebelumnya dan menambah baik penulisan mereka. Dan kitab ini boleh dikatakan yang paling meluas dan terbaik dalam bab Gharibul Hadith. Kemudian sebahagian para ulama selepas era dia berusaha untuk nak ringkaskan kitabnya, macam Al-Imam As-Suyuti,
Muhammad bin Muttaqi al-Hindi, Sayyid Isa al-Safawi dan lain-lain. Kesimpulan dia, perkembangan syarah hadis sangat berkait rapat dengan perkembangan penulisan karya hadis yang pelbagai jenis dari kurun ke kurun. Tapi kebiasaan syarah hadis ni dia lebih tertumpu pada kitab hadis yang terkenal kerana ia mendapat perhatian meluas dan sangat penting di sisi masyarakat. Jadi kita akan dapati bahawa terdapat kitab hadis yang mendapat syarahan yang pelbagai, sedangkan sebahagian kitab hadis lain tak ada langsung syarahannya. Cuma kalau kita nak faham tentang kategori, sebab syarah hadis ni pun ada banyak kategori. So dia bukan salah satu. Kalau kita tengok kitab Sahih Bukhari ni satu jenis, yang tu satu jenis, specialnya tak. Dia ada banyak jenis. Kita nak kelompokkan syarah hadis ni dia bergantung kepada faktor-faktor macam objektif ataupun metodologi para penghurai hadis itu sendiri. Boleh kita katakan Haji Khalifah pada tahun ataupun pada kurun ke-11 Hijrah antara tokoh yang terawal membahagikan syarah hadis mengikut kelompok dia. Tapi dia sekadar menyebut 3 jenis syarah hadis based on uslub ataupun pendekatan yang digunakan oleh penghurai hadis. Dibahagikan hadis, syarah hadis ni ada 3 jenis. Satu, syarah yang dimulai dengan ungkapan aqulu yang kebiasaannya digunakan pada selain daripada kitab hadis lah. Contohnya syarah Tawali' oleh Al-Asfahani. So biasanya bila disebut apa-apa kemudian disebut aqul, aku katakan sedemikian, aku katakan. So maksudnya dia sedang penghurai itu dia nak huraikan teks yang sebelum dia. Yang kedua, syarah yang dimulai dengan perkataan qauluhu, iaitu dia quote kata-kata misalnya hadis itu, misal hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Qauluhu innamal a'malu. Kemudian dia akan syarahkan apa yang nak disyarahkan daripada innamal a'malu, kemudian disambung balik. Qauluhu binniyati, sambungan dia innamal a'malu binniyat. Lepas habis disyarah pasal niat, qauluhu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dia akan syarahkan potongan tersebut. So yang ini disebutkan misalnya bentuk syarahan ni famous. Misalnya syarah Sahih Bukhari yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani tadilah, Fathul Bari. Dia banyak gunakan uslub ni. Yang ketiga adalah syarah yang bercampur baur lah antara teks asli dan huraian, yang cacah merbah sikit. Kalau kita nak baca, orang-orang sekarang ni payah nak faham. Cuma bila kita tengok ni style-style lama kan, cuma ada beberapa simbol ataupun huruf atau garisan ke yang digunakan untuk nak membezakan antara teks asal dan teks huraian. And uslub ni kebanyakan digunakan oleh para penghurai hadis daripada kalangan mutaakhirin ataupun generasi yang lewat sikit. Tapi selaras dengan perkembangan zaman dan ilmu, kita kata pengkategorian ni dilihat tidak memadai, sebab kalau kita teliti pelbagai aspek syarah hadis, ia masih boleh dibahagikan secara lebih terperinci. And ni sangat penting supaya kita boleh kenal setiap daripada sifat syarah-syarah itu dan kelompok dia. Dia akan memudahkan proses kita nak buat rujukan nanti. Fathuddin Al-Bainuni, dia telah melakukan qiyas ke atas tafsir dengan membahagikan syarah hadis ni kepada beberapa aspek utama. Aspek metodologi, aspek konsep huraian ataupun medan penkhususan, aspek uslub huraian, aspek hadis yang dihuraikan, dan banyak lagi. This is antara yang baguslah daripada sudut dia nak membincangkan tentang pengkategorian syarah hadis. Kalau kita nak tengok sifat syarah kitab-kitab syarah hadis ni daripada sudut metodologi, ada kitab hadis yang fokus dia berbentuk syarah ijmali, syarah yang berbentuk umum, iaitu yang berkonsepkan penjelasan ringkas terhadap kalimah ataupun maksud hadis. Ada yang bermaksud dia nak syarah secara tahlili, analisis. Dia akan menghuraikan lebih terperinci terhadap hadis-hadis tertentu. Dia akan sama ada perbahasan sanad dia, status hadis dia, bahasa dia, kalimahnya, permasalahan, hukum, asbab, wurudul hadis dan sebagainya. Yang mana konsep syarah tahlil ini dia akan fokus kepada satu persatu hadis. Dia akan fokus dan dia akan detailkan. Dan antara syarahan tradisional yang boleh dilihat menggunakan konsep ini macam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari yang tulis Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Umdatul Qari yang ditulis oleh Badruddin Al-Aini. Ada juga syarah Al-Mawdu'i, syarah tematik yang sekarang ni kita boleh katakan agak popular di dalam penulisan-penulisan jurnal, buku, kajian ilmiah, seminar-seminar, itu kita boleh tengoklah. Itu konsep metodologi. Tapi kalau kita tengok kitab syarah hadis daripada sudut konsep huraian ataupun medan perkhususan, ada macam-macam. Ada syarah fiqhiyahnya, ada syarah hadithiyahnya, ada syarah dari berbentuk adabiyah, lughawiyah, daripada fokus bahasa kesusastraannya, ada daripada sudut syarah da'wiyah, daripada aspek dakwah. Dan ada juga yang terbaru, syarah yang berbentuk saintifik, i'jazu ilmi. Dan ada juga huraian yang menggabungkan sebahagian konsep ini, ikutlah kepada objektif masing-masing penulis dia. Ada juga daripada sudut ini, daripada sudut uslub huraian. And uslub huraian ni macam yang tadi kita dah explain tadilah, yang disebut oleh Haji Khalifah Qaulu. Ada yang diletak cara dia tu dalam kurungan kalimah-kalimah teks-teks asal. Ni bit technical sikit lah untuk bidang syarah hadis. Ada juga kalau kata nak kelompokkan hadis, syarah hadis ni daripada aspek hadis yang dihurai. And aspek ni boleh dibahagikan kepada 3 bahagian utama. Iaitu first kali syarahan hadis yang tertentu. So penghurai dia akan pilih satu hadis dan dia akan kaji dan huraikan secara menyeluruh. Contohnya dalam kitab Al-Muntaha Al-A'mal fi Syarh Hadis Innamal A'mal, karangan Al-Imam As-Suyuti, yang dia akan fokus dihuraikan hadis yang khas di pasal hadis Innamal A'malu Binniyat. Misalnya tulisan Ibn Nasruddin Ad-Dimashqi, At-Tanqih fil Hadis At-Tasbih, dia akan fokus kepada hadis-hadis tasbih sahaja. Dan boleh jadi juga misalnya syarahan himpunan hadis yang tertentu, iaitu penghurai dia akan pilih, dia akan himpunkan beberapa hadis dan dia akan syarahkan. Contohnya kitab Syarh Mushkilul Athar yang ditulis oleh Abi Ja'far At-Tahawi, ada dekat bawah ni, yang menghimpunkan hadis yang menjadi kemusykilan sebahagian pihak. Sama ada orang yang claim ada wujud pencanggahan dalam hadis ataupun ada masalah daripada sudut makna, dan beliau akan huraikan setiap hadis dengan terperinci. Contoh lain kitab Al-Ilmam fi Ahadithul Ahkam yang dikarang oleh Ibn Daqiqul Eid, yang menghimpunkan hadis-hadis berkaitan dengan hukum hakam tanpa sanad, dan beliau sendiri akan mensyarahkannya. Ada juga yang akan syarah kepada kitab-kitab tertentu. Ini sangat banyak contoh-contoh dia. Ada yang nak syarahkan hadis 40, ada yang nak syarah kitab Bulughul Maram, ada yang nak syarahkan kitab Muntaqal Akhbar, dan macam-macam lagi lah. Kalau kita tengok kategori hadis, syarah hadis ni daripada sudut huraian. Huraian pun daripada saiz, bukan huraian, daripada sudut saiz huraian. Ada yang ringkas, ada yang sederhana, ada yang memang terperinci. Yang ringkas ni contohnya Kitab Tanqih yang ditulis oleh Zarkashi yang menghuraikan Sahih Bukhari secara ringkas. Ditulis 1 jilid sahaja. Ringkas kan? Kalau Riyadhus Salihin umpama syarah Syekh Salim Al-Hilali yang ada ni kat belakang. Bahjatun Nadhirin yang 3 jilid sahaja. Dan kebiasaannya syarah-syarah ringkas ni dia akan fokus kepada maksud kalimah-kalimah yang sukar difahami, dan dia akan sebutlah intipati ataupun faedah-faedah daripada hadis dengan ulahan ayat yang minima. Kemudian syarahan sederhana. Ada juga yang sederhana, tak berapa panjang, tak berapa pendek. Kalau Sahih Bukhari, Syarah Al-Kirmani yang diberi nama Al-Kawakibud Durari. Itu sederhana. Kalau Syarah Sahih Muslim sebenarnya Al-Minhaj Imam An-Nawawi atas kali tu, yang itu sederhanalah kita boleh kategorikan. Tapi ada juga yang detail, yang saiz besar, yang boleh mencapai puluhan jilid tebal. Dan ini tak dinafikan sangat bermanfaat, khususnya kepada para pengkaji yang ingin mendapatkan maklumat yang terperinci. Tapi of course dia bukan mudah untuk nak difahami kalau kita tidak memiliki ilmu alat yang cukup. Contohnya syarah kepada kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Ibn Abdul Bar, yang dibahagikan kepada 2 kitab besar yang berbeza. Kitab Tamhid yang dia akan fokuskan more pada huraian sanad, dan Kitabul Istidhkar
yang akan ditumpukan kepada aspek huraian matan. Macam tu juga kalau kita tengok kitab Fathul Bari yang ditulis Ibn Hajar Asqalani syarah ke Sahih Bukhari, Umdatul Qari oleh Aini, Tuhfatul Ahwazi yang ditulis oleh Al-Mubarakfuri dan lain-lain. So ini kita boleh faham untuk kita nak tahu pentingnya dalam syarah hadis ni kita nak faham tentang kategori ataupun kelompok-kelompok syarah hadis ini supaya nanti kita tidak akan tersalah buat rujukan lah. Alright. So insya-Allah sekadar itu sahaja untuk pada malam ini, dan pada minggu hadapan insya-Allah kita akan berkenalan dengan beberapa buku ataupun kitab-kitab yang berkaitan dengan syarah hadis. Jadi sekadar itu sahaja dulu perkongsian kita pada malam ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.